Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfitri Yusof dalam agenda Awani. Tahniah kepada mereka yang berjaya mendapat keputusan cemerlang dalam Sijil Pelajaran Malaysia SPM tahun 2014 dan semoga anda tidak berputus asa bagi mereka yang kurang mendapat keputusan yang cemerlang. Itu kata-kata atau frasa yang sering diungkapkan bagi mereka yang baru mendapat keputusan SPM khususnya. Akan tetapi saya ingin membuka diskusi agenda Awani pada malam ini dengan skop yang lebih besar kerana Datuk Frida Pilus sudah bersama anda dalam Awani 745 sebentar tadi yang mengatakan bahawa SPM bukanlah penamat segala-galanya dan bukanlah permulaan buat segala-galanya. Dan mungkin kita nak fahami sedikit sebanyak apakah maksudnya itu dan bagaimana sebenarnya calon-calon SPM tahun 2014 inilah yang bakal mengisi kekosongan bagi skop ataupun bagi sektor pekerjaan menjelang tahun 2020 nanti. Mereka mungkin bakal graduasi dalam tahun 2018 dan bagaimanakah mereka menyusun langkah mereka ke arah Malaysia ke negara maju. Itu yang mungkin dapat kita pandang dari sisi lain apabila kita bercerita mengenai kecemerlangan SPM tahun 2014. Datuk Frida Pilus bersama kita dalam agenda Awani pada malam ini. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kita. Datuk tadi dalam 745 mengungkapkan sesuatu yang agak besar maknanya dan kadang-kadang ada separuh kata sukar juga untuk difahami. Akan tetapi bagaimana kita nak memandang bahawa tekanan terhadap kecemerlangan di peringkat SPM itu cukup tinggi sekali. Malah kalau daripada zaman persekolahan dulu kalau kita ingat bahawa kalau tak lulus SPM habislah matilah. Itu perkataan-perkataan yang selalu kita dengar. Akan tetapi ini dunia di kurun ke-21. Sesuatu perlu dilihat dalam sudut yang berbeza. Walaupun masyarakat sekeliling itu petak kehidupan itu mungkin melihat dalam cara yang lama tetapi realiti sebenarnya global hari ini tidak sebegitu. Bagaimana kita memandang SPM sebenarnya Datuk dalam konteks hari ini? Realiti sebenarnya macam mana? Sebenarnya saya fikir kita ni menitik berat sangat kepada SPM ya, macam saya katakan tadi adalah is the beginning and the end of everything ya. Jadi janganlah anak-anak di sana kalau tidak begitu cantik keputusan janganlah berduka sangat dan juga yang dapat banyak-banyak A itu jangan bersuka sangat sebab dunia ni lebar dan peperiksaan yang besar sekali adalah peperiksaan kehidupan kita. Jadi SPM ada sikit aja, not even 1% of your life. You're only how old? 17 umur, panjang lagi nak jalan ya. Dan juga saya fikir anak-anak mesti memandang ke belakang mana yang dapat 10A, 11A sebab begitu bagus, dia mesti tengok macam mana, mengapa dia ni bagus. Adakah sebab revision sampai nak mati-mati, tak keluar, duduk di rumah baca buku, yang duduk asrama, tak keluar-keluar di asrama tu, cikgu beri revision pagi sampai malam dan sebagainya untuk buat exam. Nak tengok peperiksaan macam mana, trend dan sebagainya. Jadi kita ni buat peperiksaan to the subject, to the text. Jadi adakah itu pendidikan? Ya? Jadi anak-anak yang lain tak diletakkan di asrama ataupun tak ada kelas-kelas tuition, kesianlah mereka ni. Dikatakan mereka gagal. Betul ke mereka gagal dan tak boleh lagi berjaya dalam kehidupan? Tidak. Pagi tadi saya memberi keputusan kepada anak sekolah saya. Syukur alhamdulillah kita one of the best in the country ya. Tapi saya beri nasihat kepada anak-anak saya. Di sekolah saya kata boleh celebrate hari ni kita beria, sukaria, tetapi ingat ini hanya satu peperiksaan dalam peperiksaan yang dikatakan kehidupan. Itu lebih besar. Jadi kita tak boleh katakan pendidikan kita ni terletak pada buku tu saja dan pada grade-grade yang dapat pendidikan adalah luas. Di sekolah kita mengadakan satu program entrepreneurship di mana anak-anak tingkatan 1 13 umur mereka dah tahu berkenaan dengan bisnes, berkenaan dengan alam luar daripada buku. Ini mereka bila mereka naik SPM ke STPM ke pergi universiti ke, mereka tidak terkongkong dengan subjek itu saja. You can be a doctor, but you need not practice to be a doctor. You can do other things, and do bigger things. So maknanya anak-anak ni mesti ada dorongan sendiri, mesti ada cita-cita dia sendiri, bukan
cita-cita ibu bapa dan bukan dorongan ibu bapa, bukan cita-cita sekolah ataupun cikgu sendiri. Jadi nak tahu apa yang mendorong kita, apakah cita-cita kita yang kita boleh capai, kita mesti tengok dalam diri sendiri. Ya? Dan Kerana itu yang penting, kerana kalau mereka yang sudah ada cita-cita atau impian sejak daripada zaman persekolahan, bagus. Ya. Tapi kadang-kadang mungkin ada cita-cita itu terhenti kerana berdasarkan keputusan semata-mata. Itu satu situasi. Akan tetapi sebenarnya ada yang menganggap bahawa SPM inilah menjadi titik tolak untuk anda mengetahui jalan yang anda bakal atur untuk jangka masa akan datang. Dan dalam aspek itu, bagaimana sebenarnya selain melengkapkan diri untuk mendapat keputusan cemerlang dalam SPM, sebenarnya pelajar pada umur 17 tahun tu perlu melengkapkan diri apa yang mereka mahu buat di masa akan datang. Jadi dalam memastikan mereka ada sikap daya saing yang macam tu, apa yang sebenarnya kita boleh lakukan sebenarnya kalau kita imbau semula, flashback balik? Ya, tapi kan kalau nak katakan SPM ni, kita daripada SPM dah dapat 10 A's ni, apa nak buat? Itu dah terlambat. Sebab mereka nak tengok results, barulah nak tengok apa cita-cita. Sebenarnya sebelum membuat peperiksaan tu, mesti ada dorongan dan cita-cita dah terkabul lah, dah masuk dalam naluri ni. Tetapi juga ada juga kita pandang balik, ada juga anak-anak yang tak dapat SPM yang begitu cemerlang. Kalau kita katakan 10A, 11A, 15A adalah cemerlang. Yang dapat 6, yang tak ada A tu rasa susah sangat. Ya. Tapi kita pandang pada ramai orang di dunia ni, taklah tinggi sangat pelajaran yang dikatakan sertifikat ataupun degree. Tetapi kehidupan mereka, it's okay, bagus. Bukan katakan okey, tapi mereka boleh membawa kebaikan kepada kehidupan sendiri, kehidupan keluarga, kehidupan negara, membangun negara bersama. Tak payah ada sertifikat, ya. Tapi sebab kederat, boleh berfikir, nothing is impossible, kita kata. Okey, Datuk. Apa nak buat, boleh buat. Kita nak mesti berhenti buat. rehat seketika dahulu. Kena buat. Kerana itu nak masuk kepada nilai pendidikan itu sendiri. Nilai sistem pendidikan itu. Kerana kita boleh mendapat atas kertas berapa banyak pencapaian pelajar itu. Akan tetapi kita belum tentu dapat melahirkan modal insan yang diperlukan negara dalam masa akan datang. Itu kita bincang selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi dalam agenda awal ini selepas ini. Okey, betul kita dalam agenda awal ni kita masih lagi bercerita pasca SPM 2014, tapi kita tidak buat analisis khususnya kepada keputusan SPM 2014. Kita nak melihat skop yang lebih luas selepas Sijil Pelajaran Malaysia itu. Dan Datuk tadi kita bercerita bagaimana kita menilai nilai pendidikan itu sendiri. Kerana dalam aspek ini kita perlu peka dengan perubahan dan juga realiti semasa. Kita mungkin boleh cemerlang, tapi mungkin cemerlang dalam kelompok yang tertentu sahaja. Kita tidak mahu itu terjadi. Kalau kita nak kata pada masa akan datang, ianya perlu relevan dengan persekitaran global. Jadi nilai pendidikan yang kita mahukan hari ini dalam bentuk yang bagaimana, dan bagaimana itu diterjemahkan lebih daripada sekadar keputusan. Jadi saya fikir nilai yang kita nak ni adalah nilai di mana minda kita berkembang. We have a growth mindset. Ya? Macam mana nak mengadakan minda yang berkembang, a growth mindset. Satunya saya fikir yang kita tak ada di negara kita, ataupun mungkin ada sikit aja di keluarga, di keluarga sendiri, komuniti sendiri, dan dalam negara kita adalah budaya membaca. Kita tak ada. Kita membaca buku teks saja. Kita buat exam meramal soalan. Jadi dapat 10A, 8A. Cikgu-cikgu pun meramal, anak-anak pun meramal, yang tuition center pun meramal soalan. Jadi dapat banyak-banyak A. Tapi mereka tahu tak apakah yang di luar buku teks tu? Di luar ramalan soalan tadi, tak ada. Jadi they don't have a growth mindset. Di Cempaka, kita mendedahkan anak-anak kita dalam banyak-banyak bidang, daripada A ke Z. Pengajian, sains, maths,
performing arts, music, speech and drama, gymnastics, menari, main bola, main macam-macam permainan. Ya. Mengapa? Sebab saya nakkan anak-anak saya ni di sekolah mereka didedahkan kepada banyak-banyak perkara. Jadi mereka akhirnya boleh tahu apa yang mereka suka, apa yang mereka tak suka, apa yang mereka boleh buat, apa yang mereka tak boleh buat. Jadi bila dia ada keyakinan diri dan suka apa yang dia orang nak buat dan boleh buat, tak ada masalah. Misalnya saya bagi contoh ya. Misalnya lah Cik Zul di sekolah saya buat muzik, suka sangat muzik ya. Main drum saja. Main drum, tapi main drum ni sebagai macam seorang profesional. Saya ada anak murid macam tu dulu ya. Atakam nama dia. Dia pergi ke Berkeley Music Princeton ke sana, pergi ke sana buat muzik ya. Dan sekarang ni ternama di Amerika. Ya. Dia pelajaran dia bagus juga tapi tak adalah dapat 10A ke 11A, tetapi dia seorang yang berjaya dalam bidang muzik dan dia suka, dia seronok. Ada lagi anak ramai macam tu. Dan yang paling penting kata kuncinya adalah facilities dan juga akses terhadap pendidikan, itu yang perlu diberikan titik berat yang paling utama. Pendidikan yang meluas, yang meluas, yang memberi peluang pada mereka untuk berkembang minda, ya, mind, body and soul. Dan bagaimana dalam konteks sekarang ini? Mungkin ramai yang mengatakan bahawa mungkin sekelompok kecil saja yang diberikan akses begitu contohnya. Akan tapi dalam dunia hari ini mungkin teknologi memudahkan setiap mereka yang daripada latar belakang yang berbeza untuk mendapat dunia yang lebih luas dan juga mendapat worldview yang lebih besar. Bagaimana dalam aspek itu hari ini? Dan saya rasa ramai di antara pelajar-pelajar pada hari ini juga yang memiliki pemikiran yang jauh ke itu. Dan bagaimana mereka perlu disokong? Tapi Cik Zul, katalah dia tak ada access to internet or whatever. Tapi dia tengok Astro kan? Astro ada banyak-banyak program kan? Janganlah tengok drama saja. Yeah? And then they can see National Geographic, History Channel. There are so many channels on TV. Katakan nak menimba ilmu lah katakan. Ya. Tadi saya beritahu saya mengatakan berkenaan dengan budaya membaca. Anak-anak kita tidak membaca. Tak ada budaya ni. Daripada barat, kalau kita tengokkan keluarga barat, bila anak-anak tu keluar aja, umur kecil lagi, ibu dah membaca kepada anak. Saya, anak-anak saya 3-4 umur dah pandai membaca. Sebab saya membaca kepada mereka. Kebudayaan itu berlaku. Budaya itu. Jadi di rumah pun kita mesti banyak buku, banyak majalah. Kalau dia tak baca dalam tu tak apa. Tapi buku mesti ada. Bila nak baca memang ada. Sekarang lagi senang. Kita ada iPad dan sebagainya. News tak payah tunggu Astro pukul berapa nak dengar news kan? Real time. Real time, dan besok pun boleh tengok balik apa yang berlaku semalam. Kata program kita ni besok boleh ulang sekali dalam kita punya iPad ya. Jadi kalau kita nak ilmu ni merata-rata ada. Bukan hanya dalam buku pengalaman. Penceritaan juga. Dan juga saya fikir kalau bidang, janganlah kata semuanya dah besar, dah dapat banyak nak jadi doktor. Nak jadi apa lagi? Nak jadi engineer, nak jadi arkitek, nak jadi lawyer. Itu aja. Tapi sekarang ni abad 21, the biggest industry entertainment. Contohnya salah satunya lah, entertainment. Sports sekarang ni bukan macam dulu. Yes, macam dulu tak boleh belajar, kau main bola je lah. Pergi main gitar, pergi main kompang. Tidak. Now, they are celebrities. Tapi kita mesti ada disiplin. Asas pendidikan juga dalam sama. Kalau kita kata pendidikan ni pada saya adalah intellectual discipline. Disiplin tu mesti ada. Yang kita ni pandai mengaturkan kerja, pandai mengaturkan masa. Itulah apa yang dikatakan pendidikan. Okey, Datuk, kita nak berhenti buat kali terakhir, tapi selepas ni kita nak melihat ke hadapan. Kita dah melihat ke hadapan, tapi bagaimana realitinya? Kerana tadi kita mengatakan bahawa sudah menjadi seperti satu episodiknya. Apabila dapat keputusan cemerlang, kita mungkin memilih profession tertentu sahaja yang sesuai untuk mereka yang cemerlang ini. Akan tapi negara tidak semestinya perlukan itu. Itu kita bincang selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu.
Okey, bersama kita dalam agenda awal ni, Datuk, mungkin selepas ini yang dapat keputusan cemerlang mungkin dah menyusun profession tertentu, dan ada sikit sebanyak satu ketika dahulu kita melihat bahawa kegairahan untuk menempatkan diri di fakulti-fakulti perubatan contohnya. Akan tapi realiti hari ini juga perlu diperiksa semula contohnya, kerana yang menawarkan gaji yang tinggi dan menawarkan pekerjaan yang lumayan pada masa 4 atau 5 tahun akan datang mungkin tidak wujud pada hari ini. Peluang dalam bidang keusahawanan contohnya mungkin boleh diterangkan dengan lebih banyak. Dan kita masih lagi tidak ramai mereka yang bergelar pereka, inventor dan sebagainya. Dalam aspek ini, kalau kita mendapat pelajar-pelajar yang cemerlang dalam SPM pada hari ini, bagaimana pemikiran itu perlu ada? Kerana kita mahukan mereka memilihkan profession-profession yang dapat membantu negara dalam jangka masa yang akan datang dan mereka dapat mencipta sesuatu yang baru untuk generasi seterusnya. Pandangan Datuk? Pandangan saya kan kita patut bermula lebih awal daripada selepas dapat results ya. Patutnya anak-anak kita ni dedahkan kepada industri-industri yang ada sekarang ya. Jadi sekolah menengah patut bekerja sama dengan orang-orang dalam industri. Macam anak-anak saya yang membuat SPM sambil menunggu results, mereka dah buat internship. Ya, yang tingkatan 4 pun kita dedahkan kepada alam industri, alam perniagaan dan sebagainya. Jadi mereka boleh buka mata lah. Tak adalah nampak nak jadi doktor. Yang jadi doktor bagus jadi doktor, jadi doktor bagus, tapi mungkin ada peluang-peluang lain. Itu pun kalau lagi satu dapat SPM, mesti pergi universiti. Tak semestinya. There are other pathways that you can go into that can make you do wonderful things. Yeah, you can go into vocational training, you can do anything. Not necessary pergi universiti. Yeah, like for instance saya kata tadi, kalau minat main bola katakan, main bola, main dengan sebaik-baiknya. Train yourself. Main bola ni bukan sepak bola saja. You have to look at your health, at your mental capacity, and business as well. And business as well. You know, it's a big business there. See, so they must have a very wide vision of what's out there. It's not a very easy path because kalau semua jadi doktor, jadi lama besok nak jadi doktor tak cukup hospital. Tak cukup posting. Ya. Sebenarnya Cik Zul, saya nak bagi tahu sekarang ni jadi seorang pendidik is very good. Especially if you are a teacher in an international school. Sebab sekarang ini kita nak mempertingkatkan pendidikan. Jadi kalau pendidikan tu seorang guru dia diberi status yang tinggi. So, seperti satu ketika dahulu. Yes, status yang tinggi di mana dulu statusnya lainlah, tak ada orang lagi pandai. Cikgu yang pandai. Sekarang ni ramai lagi orang pandai tapi cikgu mesti pandai pada orang lain. Because dia mencetuskan semua-semua ni. Jadi alam pendidikan is a very good career. Because you know why? Bukan hanya kita mengajar, kita pun belajar. Jadi our mind is growing all the time. Jadi kita seorang pendidik adalah seorang yang is such an interesting person to be a teacher, you know. Dalam jangka masa panjang. Yes, you yourself, you have a lifelong learning. You yourself become an interesting person that people find you interesting to talk to, and you also believe in there is no titik untuk pendidikan, berhenti belajar. Datuk, itu mungkin mudah bagi mereka yang bercita-cita tinggi pada usia 17 tahun. Akan tapi secara tipikal ataupun secara normalnya kadang-kadang keputusan itu juga dipengaruhi oleh ibu bapa, rakan-rakan sekeliling. Ini kita pergi perkara yang paling mudah tapi realitinya berlaku daripada masyarakat sendiri. Kerana mungkin pada hari ini kalau kita dapat 11A+ itu mungkin tidak agak pelik kalau kita memilih jurusan yang tidak popular bagi keputusan yang sebegitu. Jadi sebenarnya perubahan minda itu bukan sahaja pada mereka yang menduduki peperiksaan, bukan sahaja ibu bapa, tapi masyarakat secara keseluruhannya perlu membuka minda itu dengan lebih luas. Mungkin, tapi saya fikir ini adalah terpulang pada anak itu sendiri. Anak tu mesti mendedahkan dirinya sendiri kepada banyak-banyak bidang. Sekolah boleh menolong
dengan memperluaskan lagi bidang pengajaran dan pelajaran di sekolah. To expose the children to as many things as possible so that they can find out what they like, what they don't like, what they can do, what they cannot do, what they need to do if they are interested in something. So they must be able to see the possibilities of all those things out there. Jadi ibu bapa janganlah mengkongkongkan anak, kata, oh ni abang kau dah jadi doktor, kau semua jadi doktor. Jangan. Harus memberi peluang pada anak itu untuk menimba pengalaman, ilmu dan mencari apa yang minat dia. Dan apabila dia dapat minat yang dia suka, perkara yang dia suka, yang dia diminati, jadi dorongan tu ada. Cita-cita tu menjadi satu realiti. Dan pastinya ini satu perkara yang mungkin perlu dicicik kepada semua, bukan saja para pelajar saja. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami dalam agenda Awani pada malam ini. Terima kasih kepada anda yang menonton. Sekali lagi tahniah kami ucapkan kepada mereka yang sudah menduduki SPM tahun 2014. Jika anda ada cerita yang menarik, ada pandangan anda sendiri, boleh teruskan bersama kami di Facebook ataupun di Twitter Astro Awani. Boleh juga bersama kami di YouTube untuk menonton semula rancangan ini, ataupun teruskan bersama kami di astroawani.com ataupun memuat turun aplikasi mudah ahli kami di iOS dan juga di Google App Store. Sekian saja agenda Awani untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi malam esok. Terima kasih. Terima kasih banyak.